Okey, ceritanya saya ingin sampaikan untuk sesi yang kedua ni kami akan buka peluang kepada anda yang sedang menonton. Sekiranya ingin bertanya secara langsung kepada panelis kita, anda perlu raise your hand dan kami akan beri anda peluang bertanya. Kami akan open mic anda dan anda boleh bertanya secara langsung. Ataupun selain itu, anda juga boleh bertanya melalui Q&A. Klik butang Q&A di bawah dan typekan soalan anda. Kami akan bacakan soalan anda sebentar saja lagi. Oh, nampaknya ramai yang suka menaip soalan ya daripada nak tanya Iyalah. soalan. Mungkin menaip soalan, mungkin boleh tanya secara terus. I don't bite. Saya rasa Cik Riza pun boleh bantu jawab juga. Saya tengok dekat Q&A tu mencanak-canak soalannya, Zahid. Okey, Ya, saya baik. kalau dengan izin Tuan Puan saya nak jawab yang untuk Najman Helmi tu berkenaan dengan Najman bertanya tentang tiket flight yang dibatalkan pada 7 April. Okay, tapi setakat ni tak ada. Okey, saya pun ada berujuk benda ni dengan Mas juga tadi. Seperti yang kita maklumlah, saya balik pada kita punya arahan sebelum ni. Okey, sebarang pembatalan tiket bukanlah pejabat PRJ apa kita punya sales yang mass sale tu akan kontak sendiri pada tuan-tuan dan puan sedari menandakan dia akan bagi tahu tarikh yang terbaru. Okey, menandakan flight 7 April betul dibatalkan dan diawalkan sebab apa untuk makluman tuan-tuan dan puan sekarang ni Malaysia Airlines memang tak ada penerbangan langsung. Yang hanya ada dia apa tu dengan JAL dia bekerjasama dengan JAL. JAL satu hari satu minggu dia ada 3 flight penerbangan ke Kuala Lumpur. Okey, untuk minggu depan ni kita dimaklumkan flight 7 hari bulan diawalkan satu hari iaitu besok 6 hari bulan. Lepas tu ada hari Rabu saja satu hari hari Jumaat tak salah saya Cik Basar ada kata tadi. Jadi kemungkinan saudara-saudari tuan-tuan puan yang dibatalkan 7 April start daripada hari Isnin akan dapat makluman daripada Miss Goto yang menguruskan ni dan dia akan bagi tahu bila flight yang terkini dia akan arrangekan. Sebab apa jaminan kita akan pastikan kalau katakan flight ni dibatalkan dan dia akan ganti dan dia tunggu arahan dia. Jangan pergi apa yang berlaku kat sini ramai yang pergi dekat website Malaysia Airlines. Bila tu dia bersetuju pula sebenarnya pemakluman dia tu hanya untuk general passenger yang lain selain daripada sebab student-student kita ni ialah Malaysian Sponsored Government punya student. Saya dah call tadi Malaysia Airlines dia punya customer service siap ada bagi tahu kat situ. Kalau katakan you Malaysia government student, you kena consult dengan embassy. Sebab apa benda tu dia ada special arrangement untuk semua student kita. Jadi tak perlu risau. Jadi buat masa ni tunggu sampai saya kata dapat arahan daripada Malaysia Airlines untuk flight yang seterusnya. Kalau katakan 7 hari bulan flight dah batal, tak perlu. Maknanya saudara tak perlu bergegas untuk pergi 7 hari bulan. Okey, jadi sebab kita ada besok 6 bulan lagi, kita tunggu apa maklumat daripada Malaysia Airlines tentang flight terbaru. Okay, harap dapat menjawab tadi lah. Okay, Wan. Saya rasa banyak soalan yang berkaitan dengan tiket penerbangan ni.
Saya rasa kebanyakannya semua dah terjawab dengan jawapan Cik Riza tadi. Macam ni, ada soalan-soalan yang saya tengok ni tanya, bila kami nak dapat? Bila? Okey, macam ni Saya dengan Cik Riza, kita tidak boleh memberikan tarikh, definite tarikh kepada semua orang. Kerana MAS ini, dia tidak tertakluk hanya kepada pelajar JPA sahaja. Dia ada penumpang daripada warga negara Malaysia yang lain dan juga pelajar tajaan yang lain dan juga pelajar private. Jadi apabila tiket anda batal tu maksudnya tak perlu pergi dah ke airport. Ada soalan tadi, kalau batal saya nak pergi lagi dah ke airport. Tak payah. Pembatalan adalah pembatalan. Dan selagi mana tidak dapat makluman yang terbaru, kena tunggu makluman itu. Dan saya dengan Cik Riza tak boleh bagi tahu bila nak dapat, pukul berapa nak dapat, tengah malam ke, kami tak tahu sebab urusan berkenaan yang Cik Riza maklumkan ada flight hari Rabu dan hari Khamis, itu hanyalah general information yang diberikan kepada kami. Kami tak boleh buat semakan secara individu. Pukul berapa, benda tu tak boleh sebab ambil maklum 183 pelajar JPA yang nak balik. Dan juga ada 100 lebih lah tak silap saya pelajar tajaan MARA, Yayasan Pelajaran MARA yang akan pulang. Jadi semakan ini kita tak boleh buat secara individu. Jadi pada saya tolong tunggu makluman daripada Gotosan mengenai pemakluman ini. Macam Cik Riza cakap you have to be patient a bit. Di dalam keadaan musibah begini, please don't be selfish, jangan mementingkan diri. Dan saya tahu mungkin ada yang balik bersama rakan-rakan, ada yang tak balik bersendirian kan, sebab tarikh penerbangan pulang semua orang kita mulakan daripada Mac sehingga 24 April. Jadi tarikh ini tuan-tuan, saudara-saudari pilih nak balik pada tarikh yang mana. Dan ada balik secara berkumpulanlah grup-grup kan. Tapi dikala musibah begini, yang berkumpulan itu mungkin tak boleh balik bersama mengikut seat yang ada seat yang available, ada yang tak available. Jadi siapa yang dapat seat dahulu, you just pack and go, balik segera. Kawan-kawan ni tak apa sebab sekarang ni kita perlu jaga diri kita dan rakan-rakan, tapi urusan-urusan tiket ni urusan persendirian. Maksudnya kalau kawan ni tak dapat email, dan saya banyak pertanyaan juga, kalau orang kata Cik Tini, kawan saya dapat email, saya tak. Maksudnya belum lagi. Email tu belum lagi nak sampai. Jadi tolong tunggu sebab email ini Gotosan akan majukan secara stages, bertahap. Kalau kawan dah dapat, mungkin you akan dapat dan seterusnya lah ya. So saya rasa banyak soalan kat sini ni kami berdua dah jawab lah mengenai penerbangan pulang pelajar tahun akhir. Okay, berkenaan dengan soalan yang bertanya bilakah pelajar sedang bercuti di Malaysia disarankan pulang ke Jepun. Okey, seperti Cik Tini pun cakap, seperti saya pernah cakap banyak kali, kita menyarankan berdasarkan mengikut perkembangan polisi semasa. Jika sebelum ni kita kata PKP yang pertama ialah sampai 15 April. So kita kata selepas 15 April. Okey, lepas tu kita dah semak dengan pihak immigration membenarkan student dengan pas pelajar untuk balik. So masa tu kita kata kalau katakan you nak balik, you balik, cuma kita katakan kekangan yang mungkin akan dihadapi ialah kerana pihak berkuasa tempatan di negeri Malaysia masing-masing itu adalah berbeza-beza. Jadi macam mana cara you nak approach dengan tu, sebab bila kita tajukan soalan yang sama kepada immigration kata benda ni you kena refer dengan polis ataupun tentera di kawasan masing-masing. Untuk dan kita tak boleh mengeluarkan surat dan sebagainya. Cuma kalau katakan tu polis mengingatkan untuk keluar tunjuk pas. Itu semasa itu. Tapi selepas tu bila kerajaan Jepun menguatkuasa pada 3 April sampai 30 April tak dibenarkan langsung pelajar dengan pas pelajar masuk. Okey, jika sebelum ni kita ada kemungkinan masuk dan kena kuarantin. Tapi sekarang ni memang totally tak boleh masuk. Atas dasar tu kita menasihatkan as it is for now, seelok-eloknya sudah kita balik selepas 30 April. Itu ialah saranan yang kita dapat tu berdasarkan ikut peluang polisi semasa. Harap dapat menjawab soalan tadi. Okey, saya akan menjawab soalan berkenaan dengan tempoh sekatan penerbangan dan juga nasib pelajar-pelajar tahun akhir selain JPA. Okey, macam ni Sekatan penerbangan ini adalah restriction level 3 yang telah dikuatkuasakan pada 3 April. Maksudnya selain sekatan penerbangan ini, kerajaan Jepun ada sekatan visa. Maksudnya visa-visa terbaru tidak terpakai untuk pelajar JPA ataupun pelajar-pelajar yang telah ada visa. Visa ini yang terpakai hanyalah adik-adik kohai kita yang
orang kata ditangguhkan diorang punya penerbangan di Malaysia. Jadi visa ni tidak terpakai, tetapi dia adalah untuk mereka yang baru memohon. 750,000 visa ditangguhkan dan tidak dikeluarkan. Sekatan ini daripada dia the banning restriction daripada memasuki pintu Jepun, pintu masuk Jepun sehingga 30 April 2020. Dan Cik Riza dan saya telah maklumkan dalam FB PPL JPA Tokyo, seeloknya mereka yang bercuti ni ambil tiket selepas 30 April 2020 ya, untuk lebih memudahkan. Sebab bila saya percaya ada di antara rakan-rakan yang macam pelajar-pelajar ni kata, Cik Tini saya nak mulakan awal, saya ini, saya itu, tetapi saya dengan Cik Riza berpandangan daripada perspektif yang lain. Sebab dalam masa restriction movement order, dalam masa sekatan-sekatan ini berlaku, akan ada keadaan-keadaan yang memberi kesulitan kepada saudara dan saudari. Jadi kita sarankan, kita bagi advisory supaya nak membeli tiket, nak balik selepas daripada tarikh 30 April tu lah. Sebab memang dah tak boleh nak buat apa dah, memang tak boleh masuk ke Jepun. Jadi boleh datang selepas waktu itu. Untuk makluman juga kepada pelajar-pelajar bukan tajaan JPA, pihak MARA dan YPM, Cik Azrul adalah Acting Director untuk Yayasan Pelajaran MARA. Dekat tim MARA kami ada Cik Fairuz, kami ada Puan Siti dan juga Puan Nazlini yang bersama-sama orang kata dalam tim kita lah. Walaupun saya dengan Cik Riza sahaja, tapi untuk pelajar-pelajar MARA ini kami sentiasa up to date, beri diorang makluman daripada masa ke semasa. Macam ni, kepada pelajar-pelajar yang di bawah Yayasan Pelajaran MARA, untuk mereka yang mempunyai masalah pulang, saya sarankan satu, majukan email kepada kami di Pejabat PPL. Bila majukan email berkenaan, saya ataupun Cik Reza akan majukan kepada Yayasan Pelajaran MARA di Ibu Pejabat dan diorang akan uruskan urusan allowance akhir pengajian dan allowance thesis dibayar awal kepada pelajar-pelajar ini. Jadi email dahulu kepada kami dan kami akan bantu memajukan perkara tersebut dan satu WhatsApp group akan diwujudkan untuk pelajar-pelajar Yayasan MARA. Untuk pelajar MARA tahun akhir sebenarnya ada dua option, sama ada saudara-saudari boleh membeli tiket secara sendiri dengan claim semula dengan MARA, tetapi anda adalah layak untuk menerima tiket penerbangan pulang sekiranya anda tahun akhir dan perlu disemak oleh penaja iaitu MARA. Jadi di sini saya sarankan apa-apa terjadi pun perlu emailkan kepada kita. Saya pohon jasa baik semua, jangan buat soalan-soalan di Kedutaan Malaysia dan sebagainya sebab kita ada cara macam mana kita nak menyelesaikan permasalahan. Sekiranya isu itu isu pelajar boleh email saya dengan Cik Riza di Pejabat PPL Tokyo. Tetapi sekiranya isu-isu itu Malaysians, baru diorang akan kemukakan kepada Wisma Putra. Ya? Saya rasa itu saja jawapan saya kalau Cik Riza nak tambah. Saya rasa itu kan, macam jawab tadi. Baiklah, terima kasih Cik Reza dan Cik Hartini atas jawapan itu tadi. Okey, ada juga soalan ya tentang rawatan tentang COVID-19 dan sebagainya. Okey. Untuk makluman para pelajar ya, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, kami telah mengesahkan dengan National Insurance yang berkenaan. Kalau katakan tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari berada di Jepun dan sekiranya dijangkiti COVID-19 dan sebagainya, covered under insurans NHI itulah. Cuma apa langkah-langkah yang harus dibuat, kita ada mengkongsikan maklumat yang dikongsikan oleh Kedutaan Besar Malaysia di Tokyo. Sila refer di Facebook Kedutaan Besar Malaysia di Tokyo. Di situ ada diterangkan dan kita pun ada Puan kita kongsikan sekali juga. Kita muat naik tak silap saya pada 2 April sebab kita ada satu carta alir apa yang perlu dilakukan dekat PPL Tokyo Jepun punya Facebook. Okey, cuma saya minta kerjasama saudara saya, tuan-tuan dan puan-puan pelajar, kalau sekiranya anda dijangkiti ataupun disyaki ada kesintoman sebagainya, tolong jangan sorokkan perkara ini sebab macam kita tahu berlaku je di Malaysia ni pun sebab macam inilah, sebab dia orang tak nak takut kena kuarantin dan sebagainya, menyebabkan
benda tu berisiko kepada rakan-rakan yang lain. Contohnya kamu pergi jumpa dengan kawan-kawan rakan kamu, pergi juga rupanya kamu membawa. Jadi secara tak langsung dia akan menyebabkan komuniti kamu di universiti pun akan berjangkit dan sebagainya. Jika sekiranya tolong maklumkan awal supaya langkah-langkah yang sepatutnya kita boleh ambil lah. Sama ada kita nak minta untuk rawatan selanjutnya, kita akan bincangkan kemudian. Tapi saya minta je sama, tolong jangan rahsiakan ada simptom-simptom yang tu, sila ambil rawatan dan maklumkan segera pada pejabat kami lah. Sebab untuk maklumat semua, setiap hari kita ada hantar laporan kepada ibu pejabat berkenaan setakat ni. Alhamdulillah, kita bersyukur ada student kita yang dijangkiti COVID-19 di Jepun, insyaAllah. Baik. Okey, saya nak jawab soalan Alif Hakim, pelajar tahun 3 Akita. Okey, kami telah beri penerangan urusan-urusan sebelum ini. Saya rasa ada sedikit kekeliruan ni. Alif Hakim ataupun dengan pelajar-pelajar yang lain yang tidak boleh menggunakan public transport selama 14 hari itu pada masa sebelum ini, sebelum 3 April, itu adalah sebelum sekatan dilaksanakan, masih di level 2. Maksudnya pada ketika itu pelajar-pelajar yang memegang pas pelajar boleh pulang, tetapi akan ada proses isi borang, buat test dan juga isi borang tunjukkan mana nak pergi dan sebagainya, dan tidak boleh naik public transport. Pada ketika itu, kuarantin yang dimaksudkan adalah fasiliti kuarantin di fasiliti kuarantin kerajaan Jepun. Kalau positif ataupun ada simptom baru akan dikuarantinkan. Tetapi isu ini tidak boleh tak valid lagi setelah 3 April sebab semua orang tak boleh masuk ke Jepun. Tak ada orang lagi boleh masuk ke Jepun. Maksudnya kuarantin itu masih lagi berjalan sampai 30 April. Dan juga sekatan banning restriction orang masuk masih juga dikekalkan. You all tak boleh masuk. Jadi kuarantin tu non-issue. Public transport pun non-issue. Sekiranya buat masa ini kuarantin tu dimaklumkan akan selesai sampai 7 April kan Riza? Ya. Yeah. Okey. Sekiranya kuarantin itu masih lagi dipanjangkan sampai bulan Mei contohnya kuarantin ini saya dengan Cik Riza dah bagi nasihat di Facebook dan juga di medium WhatsApp. Perlu urus secara persendirian untuk ke universiti. Tidak ada pengangkutan awam. Maksud pengangkutan awam ini Alif dan juga pelajar-pelajar lain, mana-mana sahaja perkhidmatan yang berbayar dan mempunyai pemandu, itu adalah public transport sebab kerajaan Jepun nak protect citizen dia daripada COVID-19. Okey, jadi kenderaan persendirian maksudnya kawan-kawan, kohai, senior yang perlu ambil you all untuk pulang. Taksi tidak dibenarkan sama sekali bagi tujuan berkenaan sekiranya kuarantin ini dipanjangkan sehingga bulan Mei. Kalau tidak, seperti mana biasa. Okey, jadi kami tak boleh susun perjalanan tuan-tuan, puan-puan dan saudara-saudari sebab ramai sangat orang yang bercuti. Ada 100, tak silap saya 170 dan masih juga menerima borang-borang cuti kan Cik Riza, yang masih berada dekat Malaysia dan you all punya penempatan universiti ini di luar jangkauan, maksudnya scattered around. Ada dekat Shimane, ada dekat Muroran, ada dekat Akita, ada dekat, kami tak boleh sediakan pengangkutan berkenaan. Okey? Kita tak mampu sediakan kecuali kalau contohnya ada 10 je pelajar JPA, itu pun di Tokyo. That can be arranged. Tapi dalam konteks ini kita tak dapat arrangekan pengangkutan disebabkan lokaliti berbeza, jumlah pelajar yang sangat ramai, dan that's why kita pohon rancang perjalanan tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari. Rancang dulu nak balik ni macam mana, rancang dah call universiti ke, dah call rakan ke, ada tempat ke. So masa yang diberikan saya rasa sangat ample lah, sangat panjang untuk saudara-saudari merancang. Saya rasa semua orang ada kawan-kawan kot Cik Riza kan? Mesti ada kawan-kawan baik. Ada senpai-senpai yang boleh membantu di kala ini. Dan hopefully urusan pulang ke tempat belajar saudara-saudari ini dipermudahkan. Dan ingat, perlu dirancang dengan sebaiknya. Okey? Okay, saya juga nak menjawab juga soalan yang berkenaan dengan penghantaran result apa semua ni. Okey, tuan-tuan dan puan saudara pelajar JPA khususnya, kita tahu tanggungjawab tuan-tuan dan puan untuk menghantar result adalah wajib kepada pihak JPA selepas habis satu semester untuk kita nilai lah macam mana sejauh pencapaian prestasi
saudara tuan-tuan dan puan-puan. Okay, cuma saya nak minta kerjasama. Memang kita faham constraint yang berada di Malaysia untuk menghantar dan sebagainya. Tapi ada juga rakan-rakan kamu yang telah berjaya membuat memastikan benda tu dihantar. Dia minta, dia inisiatif, dia call universiti, dia minta dia punya senior, senpai senior yang berada di universiti untuk ambil dan tolong hantar ke pejabat PL. Boleh, benda tu boleh arrange. Kalau ada rakan-rakan kamu yang boleh buat benda ni, kenapa pula kamu pula kena dapat special untuk ditunda dan sebagainya? Okay, jadi saya minta kerjasama, usaha dulu. Terus kita kata usaha dulu. Okay, cuba yang cara yang terbaik. Kalau katakan memang tak boleh nak hantar secara pos dan sebagainya, at least hantar email dulu pun tak apa. Tapi at least hantar daripada tak hantar langsung. Sebab itu adalah merupakan tanggungjawab. Tapi seelok-eloknya sebab kita perlukan pos. Sebab kita nanti kita akan, benda tu dia akan untuk kita analisis secara fizikal. Sebab kita minta secara hantar pos dan sebagainya. Okay, saya dapat berjawab kepada yang nak menghantar result. Wajib hantar. Tak ada kompromi. Saya ada sedikit tambahan. Untuk makluman semua, walaupun kita sekarang ni ada isu COVID dan kebanyakan pelajar akan memulakan pengajian lewat, result pun akan ada kelewatan. Tetapi pejabat PPL kami masih beroperasi seperti biasa. Business as usual. Maksudnya penamatan, pelanjutan kami akan laksanakan seperti biasa. Sesiapa yang memerlukan pelanjutan, kami akan hantarkan kembali email. Basically macam ni keadaannya ya. Kami telah membayar semua yuran tuition fees pada semester April 2020. Semua yuran-yuran berkenaan telah dibayar dan saudara-saudari, tuan-puan boleh memulakan pengajian seperti mana biasa. Pelanjutan berkenaan, kita kira dan kita jangkakan kes-kes pelanjutan dan penamatan, ada dua kluster, penamatan dengan pelanjutan, kita akan bawa ke peringkat Ibu Pejabat pada bulan April. Jadi pertengahan April baru akan dapat keputusan sama ada pelanjutan tuan-tuan dan puan-puan ini di-approve, dibenarkan ataupun terpaksa membuat termination ataupun kami terpaksa menamatkan penajaan. Masih berjalan seperti biasa. Jadi tak ada masalah, boleh belajar seperti mana biasa. Saya rasa penangguhan dia punya sifir macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya tuan-tuan dengan puan-puan masih mempunyai baki. Bila you nak laksanakan pelanjutan, ada 12 bulan je nak lanjut untuk membolehkan tamat bergraduate. You all punya 4 tahun, tapi ada 12 bulan sahaja lagi untuk penangguhan. Yang itu biasanya kita tak ada masalah lah. Kita akan cuba bantu untuk membolehkan saudara-saudari melaksanakan penangguhan. Tetapi ini sifir yang general lah, sifir yang biasa Sekiranya saudara ini boleh dikira berdasarkan pengambilan kredit masing-masing. Bila buat kiraan kredit yang terkumpul, pelanjutan saudara-saudari melebihi 12 bulan dan mencecah 24 bulan, 24 bulan setengah ataupun 36 bulan, mungkin akan dimasukkan dalam orang kata pemerhatian untuk penamatan. Tetapi tak ada masalah walaupun penamatan pelanjutan masih boleh meneruskan pengajian seperti mana biasa pada semester ini. Perkara-perkara berkenaan akan diselesaikan pada bulan April. Ada juga rakan-rakan siapa yang nak dalam konteks penamatan, sebenarnya mereka dah tahu sebab saya dengan Cik Riza dah majukan email awal lagi. So sebenarnya mereka yang dalam konteks penamatan dan penangguhan ini telah diberi makluman awal dan boleh rancang. Saya sarankan supaya hubungi kami secara personal. Kita boleh discuss untuk kepada saya dengan Cik Riza, kita boleh bagi consultation. Way forward apa? Kalau determinate apa nak buat. Jadi beberapa pelajar dah juga mendapatkan nasihat daripada kami. Terima kasih banyak sebab lebih awal benda tu diberitahu, dibincangkan, lebih senang. Perkara-perkara berkenaan dengan penangguhan dengan juga penamatan. Tidak ada penangguhan, saya sebenarnya memohon jasa baik semua, akan ada mereka-mereka yang mengambil peluang dan kesempatan masa COVID ni. Kita nak tangguh belajar, kita nak Cik Riza saya nak tangguh lah sebab COVID, universiti saya sempat tangguh. Kalau anda termasuk dalam seseorang yang perlu ditamatkan, kita tamat. Kalau anda termasuk dalam kategori tangguh, kita tangguh ataupun lanjut. Maafkan saya kalau boleh dilanjutkan. COVID ini memang musibah tetapi business as usual dan kami laksanakan seperti mana biasa.
Cuma saya pesan kepada mereka yang terlibat sama ada untuk penangguhan dan penamatan, sekiranya ada permasalahan kita boleh bincang dan boleh telefon saya dengan Cik Riza secara personal dan kita boleh dapatkan pandangan-pandangan supaya saudara-saudari boleh rancang apa yang nak dilakukan seterusnya. Kalau boleh hantar lewat tu, hantar lewat ni kami tak menjadi masalah, tapi bab kata Cik Riza cuba sedaya upaya, cuba dulu sebab ada rakan-rakan yang lain yang boleh hantar walaupun di Malaysia, ya. So cuba-cuba macam Cik Riza bagi tahu tadi, dan kalau boleh, kalau tak dapat untuk documentation hard copy, tolong emailkan kepada kita untuk reference. Dah balik ke Jepun, keadaan dah selesai, hard copy tu perlu dimajukan, it's a must, dan dia dalam konteks yang keperluan kita lah untuk kita buat record dalam file peribadi masing-masing. Okay. Untuk berkenaan dengan soalan tadi bertanya adakah keberangkatan Sekatan Malaysia ke Jepun dimasukkan lebih awal daripada 30 April 2020. Okey, kita tak boleh nak predict future tuan-tuan dan puan saudara sebab sekarang ni as it is menandakan kerajaan Jepun hanya menetapkan 30 April. Dia punya safety very simple sebab selagi Malaysia berada dalam level 3, selagi Malaysia ataupun kadar dia tak menunjukkan pengurangan dan sebagainya, selagi kita tak lepas daripada level 3 tu kemungkinan kerajaan Jepun takkan lift up benda ni. Okay? Dan kemungkinan benda ni akan mungkin lagi diperketat dan sebagainya. Mungkin kita akan naik dan sebagainya. Kita tak boleh nak predict benda ni. So apa yang saya kata sampai 30 April buat masa ni ialah SEDS 30 April. Tapi jika sekiranya ada berlaku perubahan awal daripada bulan April, biasanya kami akan terus maklumkan seperti biasa. Kita akan hantar makluman awal untuk makluman semualah dalam Facebook. Okay? Saya rasa ni soalan personal mengenai internship Cik Riza dan juga Zahid, tapi saya nak jawab untuk pelajar mula final year yang akan ada intern di syarikat-syarikat di Malaysia macam ni, keadaan semasa sekarang ni saya faham kadang-kadang terdapat juga pelajar-pelajar yang perlu memulakan internship di luar Jepun. Jadi perkara berkenaan sekiranya boleh, sebab sebenarnya internship ini kita sarankan you melaksanakan internship di sini, di Jepun untuk mendapatkan syarikat-syarikat yang bersesuaian. Sekiranya tak dapat dan sebagainya baru memohon berada di Malaysia. Jadi saya sarankan untuk yang dah mula dapat syarikat di Malaysia perlu negotiate dengan company berkenaan, bincang dengan company itu. Tolong bagi tahu apakah orang kata kekangan yang berada di Jepun ni, sekatan yang kerajaan Jepun buat, benda-benda yang saya dengan Cik Riza maklumkan tadi. Jadi bincang dengan company ini dan minta dia putuskan sama ada internship ini perlu dilaksanakan atau tidak. Dalam masa yang sama, perbincangan ini kena tanya dia lah sama ada dia boleh lanjutkan masa, kalau tidak pun apa impact dia. Jadi ini adalah personal punya engagement yang anda perlu lakukan dengan syarikat berkenaan. Bincang, tanya dan juga minta pandangan apa yang terbaik. Jadi soalan ini adalah antara pelajar dengan syarikat internship berkenaan. Apa yang saya bagi tahu ni hanya sekadar langkah-langkah macam mana nak melaksanakannya. Saya harap perkara tersebut jelas. Dan sebenarnya dia ada tanya, boleh tak saya batalkan internship? Okey. Terdapat pertanyaan-pertanyaan pelajar pada saya dan Encik Riza yang memberikan kami kuasa memutuskan. Cik Riza, bila saya nak balik ke Malaysia? Cik Riza, bila saya nak balik ke Jepun? Cik Tini, bila saya nak mula kelas? Okey, soalan-soalan yang berbentuk kuasa begini kami tidak boleh berikan sebarang orang kata penentuan. That's why saya dengan Cik Riza kami berikan khidmat nasihat. Kami akan berikan senario di Facebook tu, kami jelas-jelaskan dan saudara-saudari kena mendapatkan orang kata apa yang terbaik untuk diri. Bincang dengan keluarga, bincang semula dengan keluarga dan putuskan untuk diri masing-masing sebab setiap orang ini dia ada masalah yang berbeza. Saya dengan Cik Riza contohnya soalan ini, nak batal tak internship tu? Saya tak boleh bagi jawapan sebab dia bergantung kepada penjelasan dengan perbincangan syarikat berkenaan. Dan perkara-perkara ini yang saya dengan Cik Riza bagi tahu ini hanyalah sekadar menjelaskan dan bukan berbentuk arahan. Ada berbentuk arahan beberapa benda, hantar result, arahan untuk kekal berada di wilayah-wilayah, arahan untuk tidak menukarkan tiket penerbangan, itu adalah arahan. Tetapi kalau macam nak bantu you all
bila saya nak balik ke Malaysia Cik Tini, saya tak boleh bagi jawapan itu kerana benda tu tertakluk kepada tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan apa-apa sahaja maklumat yang telah kami kemukakan. Saya harap jawapan saya jelas untuk mereka yang bertanya soalan mengenai internship ini ya. Terima kasih. Okey. Satu lagi, saya rasa saya dah jawab mengenai sekatan pulang kerja. Sekiranya sekatan pulang kerja pun di-extend, akan berlaku penangguhan pengajian ataupun tidak. Saya dah jawab tadi di mula-mula kita punya sesi pertama, penangguhan ini pada masa sekarang ni kami berpandangan belum lagi sesuai untuk kita buat penangguhan sebab saya pohon kerjasama pelajar-pelajar jangan assume. Ini assume ni. Sekiranya sekatan pulang akan di-extend, dia belum extend lagi. Jadi tetap dengan keputusan semasa, tetap dengan apa-apa saja polisi semasa. Tolong jangan melaksanakan orang kata assume apa yang akan terjadi. Buat masa sekarang tidak ada penangguhan yang kita benarkan sebab pada saya dengan Cik Riza bila mana movement PKP di Malaysia dan juga arahan sekatan ini selesai pada 30 April, saudara-saudari ada masa untuk pulang dan memulakan pengajian sebab saudara-saudari satu dah telefon universiti dan maklumkan ada kelewatan. Kalau mereka di kosan ini, kosan College Technical kita ada 41, akan usahakan supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat catch up belajar. Mungkin akan ada kelas tertentu, kelas tambahan. Kita dah maklumkan kosan, dan kosan amat membantu. Kosan kata tapi you all tak ada cuti lah, yang itu kami tak boleh nak bantu, kami tak boleh nak tolong. Kuranglah bercuti di semester ini sebab you kena catch up kelas. Jadi kosan semua membantu, sangat membantu dan kita dah dimaklumkan pihak kosan akan berikan kelas-kelas tambahan lah kepada pelajar-pelajar kosan. Jadi disebabkan ada perkara-perkara begini daripada universiti memahami, kosan faham, tidak ada penangguhan pengajian yang kita sarankan buat masa ini. Universiti akan tanya tangguh ke tidak, tapi kita sarankan tidak tangguh sebab saya dengan Cik Riza baru bincang malam tadi akan ada mereka-mereka yang mengambil peluang, kesempatan di dalam suci dalam debu orang panggil kan Cik Riza. Sebenarnya tak perlu tapi disebabkan you nak di-terminate, you nak ditangguh, you menggunakan alasan COVID ini sebagai satu isunya. Jadi pada pejabat PPL penangguhan ini belum lagi diperlukan. Tetapi sekiranya polisi-polisi sekatan-sekatan ini dipanjangkan, kami akan mengambil langkah daripada masa ke semasa. Ya. Okey, saya nak jawab soalan yang berkenaan dengan pelajar Hokkaido dapat tajaan penerbangan ke Tokyo tapi tidak pelajar lain. Okey, untuk makluman saudara-saudari tuan-tuan dan puan okey, untuk seperti kita maklum tadi, untuk yang daripada destinasi yang jauh yang perlu ke Kansai ataupun yang perlu ke Narita ke dan sebagainya, okey, biasanya kita akan ambil Cibasan akan ambil package untuk daripada penerbangan ke contohnya Hokkaido ke Narita ke Kuala Lumpur dan benda itu termasuk dalam package. Jadi saya tak tengok pada soalan tadi. Jadi mungkin besok masa dia berjawab boleh call saya direct dekat talian yang biasa kita kata tu. Saya nak jelas kamu ni daripada mana. Okey, dah kenapa benda tu tak di-cover sebab mungkin ada laluan yang tak ada sebab ini melibatkan hanya penerbangan saja. Kalau katakan tak ada melibatkan penerbangan memang kita tak ada bagi. Contohnya duit bullet train ke apa tak ada. Dia hanya untuk penerbangan daripada Hokkaido ke Narita dan Narita ke Kuala Lumpur dan benda tu termasuk dalam package. Kalau katakan ada soalan lanjut berkaitan ni tolong hubungi saya di pejabat besok dan besok saya akan majukan untuk semakanlah dengan Cik Basan. Terima kasih. Okey, baiklah, saya dimaklumkan ada seorang yang raise hand ya. Jadi saya silakan kepada siapa yang telah menekan butang raise hand untuk tanyakan soalan anda. Silakan.
kepada anda yang sedang menonton, saya ingin mengingatkan sekali lagi, anda digalakkan untuk menekan butang raise hand kerana anda boleh bertanyakan soalan secara terus dan jawapan anda akan dijawab terus oleh ahli panelis kita. Alright, siapa ada tu? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dengan Cik Riza. So, Wassalam. jadi ni, saya tertekan sebenarnya saya nak type dia tadi tapi Oh, okay, soalan saya, kalau tadi kata kluster pelajar kan ada yang cuti di Malaysia ataupun ada yang final year atau sebagainya, tapi kalau katakan kluster yang pelajar akan datang untuk tahun ni, adakah mereka punya situasi atau keadaan diorang sama dengan mereka yang bercuti di Malaysia? Maksudnya mereka akan datang ke Jepun seperti biasa lepas isu COVID ataupun sekatan diangkat sebagainya. I see. Okay. Terima kasih atas soalan ni. Nampaknya apa orang kata concern kepada kohai-kohai yang berada di Malaysia. Macam ni. Terima kasih atas soalan yang baik. Kepada adik-adik kohai kita yang masih berada di Malaysia, mereka ini tidak dibatalkan kedatangannya, hanya ditangguhkan saja. Penangguhan ini adalah daripada mesyuarat COVID-19 di peringkat Majlis Keselamatan Negara pada 13 Mac yang lalu. Jadi kerana keadaan Malaysia pada masa itu dikira membimbangkan, jadi beberapa negara telah kita tangguhkan sementara penghantaran kohai-kohai ini. Jadi buat masa sekarang ini kita dalam perancangan untuk menghantar mereka di peringkat college, technical dan juga di peringkat universiti. Kita akan hantarkan dan perbincangan awal kita akan hantarkan universiti ni pada insya-Allah semester September Oktober. Tetapi untuk kita ni sebenarnya benda yang saya cakap ni belum lagi diputuskan. Saya kongsi kepada saudara hanya untuk makluman sahaja. Benda ni masih lagi di peringkat perbincangan untuk makluman sebab apa kerajaan Malaysia tidak boleh melaksanakan keputusan ini sendiri kerana satu, kita perlu berurusan dengan Ministry of Education MAX di Jepun dan kita perlu uruskan dengan urusan 59 universiti. Di Jepun ini untuk makluman semua, 59 universiti ini ada kaedah yang berbeza menangani ataupun menerima pelajar-pelajar asing. Dia tidak seperti Malaysia, KPT boleh buat pengumpulan secara terus kan. Sebab setiap universiti ini mempunyai kuasa-kuasa tertentu untuk menentukan sama ada nak terima pelajar ni bila sesuai ataupun tidak. Jadi kami di peringkat pejabat PPL telah memberikan semua maklumat kepada pihak HQ. Apa yang kami bincang dengan Ministry of Education Jepun, kami dah majukan kepada pihak ibu pejabat dan ibu pejabat akan orang kata menimbangkan perkara berkenaan dengan lebih baik supaya adik-adik kohai ini dapat datang tanpa ada apa-apa kesulitan. Dia bukan batal, boleh datang. Bukan macam tu sebab ada banyak pihak yang terlibat. Pihak Kolej Persediaan di Malaysia, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia, pihak Kementerian Pelajaran Jepun, Kedutaan Jepun di Malaysia, Kedutaan Malaysia di Jepun, pejabat PPL Jepun. Jadi perkara berkenaan perlu kita bincang dahulu dan kita akan muktamadkan kemudian. Daripada sekarang untuk makluman ni, masih lagi pengumpulan dapatan-dapatan daripada universiti, dapatan-dapatan daripada pihak kolej. Tetapi perancangannya mungkin kita akan buat penghujung tahun tapi masih belum diputuskan bergantung kepada dapatan-dapatan yang kami dapat dan kami akan majukan kepada pihak di Ibu Pejabat di Putrajaya. Ya, saya harap jawapan saya jelas dan keadaan pelajar baru ini tak sama seperti pelajar-pelajar yang bercuti sebab pelajar-pelajar adik-adik kohai ini masih belum dapat visa lagi. Visa mereka masih lagi belum dikeluarkan kerana kerajaan Jepun tidak mengeluarkan visa baharu sehingga 30 April. Jadi adik-adik ini hanya memakai Certificate of Eligibility yang telah dikeluarkan sementara.
dan dia akan bertahan selama 6 bulan. So terima kasih sebab concern dengan pelajar-pelajar kita. InsyaAllah kita akan laksanakan dengan sebaiknya supaya pelajar-pelajar kita boleh tiba dengan selamat dan memulakan pengajian dengan baik tanpa kesulitan. Terima kasih. Baiklah, untuk pengumuman kepada anda yang sudah menekan raise hand, mic anda akan dibuka dan anda diberi peluang untuk bertanyakan soalan. Jadi silakan. Saya kalau tak ada sementara itu, saya nak menjawab soalan yang mengatakan tentang kabar angin, berita dan sebagainya. Jadi kepada saya yang mengatakan tentang kabar angin, mengatakan penempatan sementara, biarlah kabar angin itu menjadi kabar yang jitu, biarlah kabar itu menjadi kabar yang betul dulu, dan insyaAllah kami akan memberikan makluman yang seterusnya. Sebab sekarang ni you pun kata benda ni kabar angin lagi, jadi kalau katakan ada apa-apa makluman, biasa kami takkan tunggu sampai 2-3 hari. Biasanya bila kita dapat apa je tindakan, kita akan maklumkan. Dan begitu juga kepada student-student, private student ke internship dan sebagainya, kami memang tak boleh bagi jawapan sebab buat masa ni tak ada ketetapan yang jelas buat masa ini. Tapi jika sekiranya ada, bukan daripada kami, sebab benda-benda melibatkan rakyat Malaysia ataupun orang selain daripada yang di bawah tajaan JPA ni, biasa kita akan umumkan di bawah pihak Kedutaan Besar Malaysia di Jepun, insyaAllah. So buat masa ni untuk menjawab kepada soalan yang kabar angin, pendapatan sementara, hostel dan accommodation ni, kami tak boleh jawab sebab tak ada ketetapan yang jelas lagi buat masa ni. Saya harap dapat menjawab semua soalan tu. Sedikit tambahan Cik Riza, sebenarnya data-data pelajar kita ni kita dah majukan kepada Kerajaan Malaysia. Berapa jumlah pelajar-pelajar kita di sini Jadi kami sebenarnya dah majukan semua data pelajar. Tapi yang kami majukan itu hanyalah pelajar-pelajar JPA sebab pelajar-pelajar YPM MARA ni akan dimajukan oleh badan sponsored bodies masing-masing lah kepada Kementerian Pengajian Tinggi dan sebagainya ya. So sebenarnya kita dah uruskan. Cik Riza bagi tahu tu memang tak ada, bantuan ini belum lagi dimuktamadkan, tetapi semua negara, sebab pelajar JPA ni ada di 8 negara, ada 8 termasuk Jepun Semua data kita dah majukan dan kita tunggu keputusan yang adalah daripada di peringkat JPA untuk kita selaraskan Dan untuk kemudahan, sebenarnya kita tak, macam Cik Riza beritahu tadi, tak ada kemudahan-kemudahan betul. Memang tak ada kita sediakan, tapi di sini kita ada rumah pelajar Malaysia kan Cik Riza? Yep. Rumah transit lah sebenarnya. Rumah yang kita sediakan sementara kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, especially pelajar tahun akhir yang dibatalkan tiket, bolehlah yang di luar daripada orang kata Tokyo, bolehlah menghubungi rumah pelajar Malaysia ini yang mengenakan bayaran hanya 1,000 yen semalam untuk macam orang kata menunggu tarikh tiket yang sebenar lah. Jadi itu saja accommodation di peringkat kita di Pejabat PPL dan sebenarnya kita buka kepada semua pelajar untuk rumah pelajar Malaysia ini. Sama ada you private, sama ada you JPA, sama ada MARA dan sebagainya, tetapi di first come to first basis. Perlu ditempah dahulu di online dan perkara-perkara ni telah kami sebarkan di Facebook PPL Tokyo Jepun dan boleh disemak di situ juga ya. Okey, berkenaan dengan soalan yang D2D Cik ni kalau izinkan saya kalau katakan boleh, kita tambah nanti. Okey. Soalan D2D ni, okey, saya faham saudara-saudari daripada dia college nak masuk ke universiti dan mungkin ada kekangan daripada segi nak, tetapi pasti saya maklumkan sebentar tadi. Jadi mungkin ada kalau katakan you dapat masuk salah satu universiti, mungkin you dah ada buat connection dengan senpai-senpai ataupun sesiapa yang berada di universiti itu. Okey, supaya kamu boleh dapat maklumat awal. Okey, sebab apa tu pasal universiti bagi sampai kalau masuk dekat sini sampai 30 April. Menandakan ada lebih kurang dalam masa 3 minggu untuk kita discuss apa di subjek dan sebagainya. Sila adakan komunikasi dengan senpai dengan cikgu-cikgu yang selama ni pihak universiti minta advice untuk tahun semester pertama ni. Apa subjek-subjek yang kena ambil dan sebagainya, kita boleh putuskan awal. Pasal dia bagi, kalau dia kata sampai besok mungkin, saya faham kekangan tu. Sampai 30 April, jadi try communicate walaupun mungkin tak puas hati sebab kita tak dengar sendiri tentang penerangan subjek dan sebagainya. Tapi itu sebabkan kekangan yang ni kita tak boleh buat apa-apa. So nak tak nak, yang penting you kena register dulu
supaya pastikan you tak ada tiba-tiba semester ni dapat 0 kan, maknanya sebab tak register you akan rugi dan sebagainya. So make sure sampai 30 April make sure you boleh register dan mestikan dapatkan maklumat tu daripada kawan-kawan kamu lah dengan cikgu-cikgu daripada Malaysia, insyaAllah. Ada satu soalan Zahid dan juga Riza daripada Nuha Azman, pelajar takjaan Max Postgraduate Embassy Recommendation. Okey. Untuk standard prosedur yang kita keluarkan ini sebenarnya untuk makluman Nuha, standard prosedur kita ni terpakai kepada pelajar JPA sebab benda-benda yang kita buat tu untuk kebajikan pelajar-pelajar kita, untuk urusan-urusan seterusnya. Tetapi Nuha, maklumat-maklumat yang ada ini kadang-kadang boleh diguna pakai oleh pelajar-pelajar bukan tajaan juga sebab kita punya advisory ini berbentuk general. Kita punya advisory ini merangkumi semua. Ada perkara-perkara yang berbentuk general untuk semua dan ada perkara-perkara yang perlu dilaksanakan oleh pelajar JPA. Tetapi advisory ini Nuha, kalau Nuha baca di Facebook, Nuha boleh membuat orang kata perancangan. Bila Nuha baca di Facebook, walaupun dia berbentuk advisory kepada pelajar-pelajar JPA, contohnya macam tarikh memulakan pengajian, apa yang perlu dilakukan kalau masih bercuti di Malaysia, itu adalah tertakluk kepada keperluan-keperluan tertentu, keperluan masing-masing. Jadi Nuha lihat mana yang sesuai dengan Nuha sebagai selaku pelajar tajaan Max dan aplikasikan sebab benda-benda ini saya tak boleh bagi tahu dengan Cik Riza ini untuk Max, ini untuk pelajar Mara, ini untuk JPA sebab kami menjaga kebajikan semua pelajar. Maksudnya kebajikan di sini itu dalam bentuk-bentuk yang bersesuaian. Kita akan connectkan dengan penaja masing-masing. Kalau private perlukan bantuan, kita perlu connectkan you dengan ibu bapa masing-masing ya. Jadi untuk Nuha, tengok advisory kami di Facebook dan aplikasikan yang mana bersesuaian dengan diri Nuha. Kalau ada keperluan, ada perlu pertanyaan, boleh saja hubungi saya dengan Cik Riza sebab di Facebook itu kami ada letak alamat office, betul orang kata alamat email dan juga nombor telefon dan tak ada masalah untuk dapatkan panduan daripada kami juga. Saya harap jawapan saya membantu Nuha ya. Okay, sikit teman-teman. Okey, berkenaan soalan Nuha tadi pun saya rasa dah jawab. Okey, sebab apa macam ni? Untuk makluman saudara saya tuan-tuan dan puan-puan seperti yang kita tahu sekatan visa yang dikenakan oleh kerajaan Jepun ni menandakan sebarang program, menandakan untuk diorang datang untuk internship ke short course program ke apa-apa mesti melalui visa dari kedutaan besar Jepun di Malaysia. Jadi buat masa ni kalau Nuha di bawah tajaan Max, firstly you kena refer dengan Max lah apa langkah seterusnya dan apa-apa, dan Max juga mengenapi kekangan sebab visa tak boleh keluar sampai 30 April. Itu pun kita tak tahu sampai bila benda tu akan berlalutan, jadi kita dah boleh anggap lah menandakan sampai bulan April ni no go lah daripada segi tu. Tapi daripada segi macam saya setuju dengan Cik Tini kata tadi, general guideline macam mana cara tu boleh menggunakan pakai apa yang advice kita bagilah untuk rujukan Nuha selanjutnya.